Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil, kekanda imam kita yang saya muliakan, Bilal, juga ahli lembaga Masjid Abidin seluruhnya, dan yang diraikan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini di tempat yang barakah ini, yang mana barakah yang ditinggalkan oleh para guru-guru kita, para penatua kita, orang-orang dahulu kala, yang mana mereka menjadikan tempat ini tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, rumah Allah ini mempunyai banyak sejarahnya. Maka beruntunglah kita hari ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama-sama dengan jemaah, imamnya dan juga hadirin yang ada pada hari ini. Dan moga-moga adalah satu manfaat, sekalipun tidak ada, maka kita harapkan adalah pengulangan ataupun adalah ingatan kita berkait dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, Ramadan bukanlah satu bulan yang baru bagi kita. Ramadan mungkin di antara kita telah melaluinya berkali-kali, dan tidak salah untuk saya katakan mungkin telah kita lalui berpuluh-puluh kali, mungkin juga berbelah-belah kali, ataupun mungkin baru 2-3 kali. Maka Ramadan telah tiba, tak dapat tidak kita nak tolaknya. Ramadan tiba kali ini, yang Allah bagi peluang untuk kita bersama-sama lagi sekali lagi pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kelebihannya, dengan manfaatnya, dengan seluruh keagungannya pada bulan ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran telah merakamkan dalam firman Allah taala, ya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu signal ataupun satu alamat kepada kita, sesiapa sahaja yang melalui bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan lalui dengan barakahnya bulan Ramadan ini, kita akan keluar daripada bulan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu Ramadan ini kita harapkan menjadikan diri kita lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelum ini. Sebab itulah di sana ada la'allakum tattaqun, yang disebut sebahagiannya sebagai satu bulan yang melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar daripada bulan ini menjadi orang yang lebih buruk daripada sebelumnya ataupun sama saja sebelumnya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, Ramadan ini setengah daripada kita menantikan ketibaannya, dan setengah daripada kita juga berharap untuk cepat-cepat Ramadan ini berlalu. Maka dua golongan ini, yang mana mengharapkan kedatangan Ramadan dan juga mengharapkan Ramadan ini berlalu dengan cepat, ada di kalangan kita, ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sudah tentu di antara dua golongan ini dia ada dua makam yang berbeza, dua kedudukan orang yang berbeza, yang mana mereka mengetahui akan kelebihan yang ada pada bulan ini, dan mereka yang jahil ataupun mereka yang tidak tahu akan apa kelebihan yang ada pada bulan ini. Setengah daripada kita mungkin Allah beri peluang ataupun ilmu kepada kita mengetahui akan kelebihan bulan Ramadan ini, maka kita menantikan kedatangan Ramadan ini seperti mana kita menantikan kelahiran anak kita yang pertama. Kita menantikan ketibaan bulan Ramadan ini seperti mana kita menantikan
kita pada malam ataupun pada hari perkahwinan kita gembira dengan kedatangan Ramadan ini, kita menantikan Ramadan ini dengan penantian yang sangat merindukan, sangat dicintakan. Maka setengah mereka yang tidak ada pengetahuan ataupun ilmu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan ini, mereka berharap bersegera Ramadan ini pergi supaya mereka dapat makan, mereka dapat minum, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang dilarang pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya kongsikan satu hadis, hadis kursi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebut tentang amalan kita pada hari-hari kita, pada kehidupan kita ini ada ganjarannya. Katanya Allah, illa saum, kecuali puasa, yakni menahan diri kita daripada makan dan minum ini. Wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sendiri akan memberi ganjarannya itu kepada kita. Sudah tentu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan, tidaklah diberikan sedikit-sedikit, tidaklah diberikan tertentu sahaja. Sudah tentu apabila Allah sendiri yang nak beri kepada kita ini, dia akan datang dengan barakahnya, dengan rahmatnya yang berlipat kali ganda, yang sangat-sangat kita tidak sangkakan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Bagi mereka yang telah melalui Ramadan berkali-kali, maka mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkali-kali. Mereka mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkali-kali. Maka mereka keluar daripada Ramadan ini dengan keadaan suci daripada dosa. Seperti mana hadis yang pernah kita dengar dan selalu kita dengar pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita diampunkan dosa kita. Bila kita telah datang Ramadan, kita diampunkan dosa kita seluruhnya. Alhamdulillah, kita doakan dan saya harapkan kita tergolong daripada orang-orang yang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika kita muhasabah dengan apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, sudah tentu yang perlu keluar daripada mulut kita hanyalah satu, iaitu alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, Allah telah memberikan sebanyak-banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan Allah menganugerahkan kepada kita satu bulan. Yang bulan ini juga menjadi satu bonus buat kita seluruhnya, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Ramadan ini diberikan khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak diberikan kepada golongan ataupun min qablikum. Disebut dalam ayat Quran tadi min qablikum, iaitu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat yang terpilih ini sudah tentu dengan wasilahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kedekut kita ataupun bakhil kita untuk kita menganjurkan salawat dan juga salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah selemah-lemahnya kita ataupun tanda kita sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita meletakkan diri kita ini seperti sebahagian masyarakat kita yang lain yang hanya mengingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada maulidnya semata-mata. Tidaklah kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, kita anjurkan diri kita, tetapkan diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, yang dituntut untuk kita menganjurkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pula kita berada pada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di dalam Al-Quran juga menyebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dalam bulan ini juga Allah muliakan juga dengan satu bulan, dengan satu malam yang diberikan ataupun diturunkan kepada Al-Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu Al-Quranul Karim. Kita tak lama lagi mungkin akan menyambut di sini beberapa mungkin ada siri ceramah dan sebagainya, programnya yang dianjurkan oleh masjid berkait dengan nuzul Al-Quranul Karim. Setiap kali Ramadan, maka nuzul Al-Quranul Karim
dirayakan ataupun dijadikan satu hari yang gemilang. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Diturunkan kepada kita khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lihat, untuk kita baca dan untuk kita ambil tadabbur daripadanya. Tanya diri kita, setiap kali Ramadan Al-Quran turun padanya, apakah tindakan kita dengan Al-Quran itu? Adakah kita sekadar melihat acara nuzul Quran ataupun sekadar mengambil manfaat cuti semata-mata? Tidakkah kita ada satu tindakan yang boleh menyebabkan diri kita ini dapat bersama dengan Quran dan juga orang-orang yang bersama dengan Al-Quran itu? Mungkin setengah daripada kita Allah takdirkan untuk kita sedar akan kelebihan Quran ini di akhir usia. Mungkin di awalnya kita tidak tahu tentang kelebihan yang ada pada Quran, maka kita tidak ada ambil berat tentang Al-Quran itu sendiri. Walau bagaimanapun, jika ada datang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar tentang Al-Quranul Karim, iaitu cara tilawatul Quranul Karim, cara membaca Al-Quranul Karim, jangan abaikan. Maka bersegeralah kita untuk bersama-sama dengan mereka ini yang berlumba-lumba, tuan-tuan dan puan-puan, berlumba-lumba pada bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan di antara mereka berlumba-lumba untuk bertadarus bersama-sama dengan yang lain untuk mendapat manfaat yang ada pada Al-Quranul Karim itu. Mungkin setengah daripada kita, walaupun ada hidayah untuk belajar tentang Al-Quran, untuk belajar tilawah tentang Al-Quran, tapi tidak ada peluang dan juga ruang bagi mereka, insya-Allah didoakan. Peluang dan ruang itu ada, dan mestilah kita ada tindakan untuk pergi kepada peluang dan juga ruang itu. Jangan kita biarkan diri kita hanyut hinggalah kita ni diberi, diangkat ataupun ditarik nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, barulah kita nak cari ataupun nak pergi kepada belajar ilmu Al-Quran, itu sudah terlambat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak silap saya di masjid kita pun ada kelas untuk tajwid Al-Quran dan bacaan Quran ini. Maka kita ambil peluang itu untuk kita dapat kelebihan yang Allah beri kepada pembaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menangguhkan kuliah pengajarannya, yang mana 11 bulan tak pernah ditangguhkan kuliah pengajarannya, kerana untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk bersama dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau kita tak ambil peluang yang ada pada bulan Ramadan ini yang diturunkan kepadanya Al-Quran, bulan mana lagi? Katakan bulan mana lagi kita nak ambil peluang untuk belajar Al-Quran? Lebih-lebih lagi pada bulan yang Allah beri satu kelebihan yang sangat besar ini. Maka start daripada bulan ini, start daripada hari ini, kita tanamkan niat dalam diri kita untuk kita dapat kelebihan ataupun mendapat kemahiran untuk membaca Al-Quran Al-Karim secara satu slow-slow lah. Yang pertama, kita cari guru untuk kita dapat kenal hurufnya, lepas tu dapat kenal barisnya, lepas tu dapat tahu bacanya, dan akhirnya kita dapat tahu hukum-hukumnya. Dan sudah tentu selesai kepada peringkat-peringkat tertentu, hinggalah kita dapat mengajarkan juga kepada orang lain. Maka kita akan termasuk dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Maka orang yang belajar Quran pun jadi sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajar Quran pun akan jadi sebaik-baik manusia. Semua peringkat manusia untuk mendapat mengajarkan kepada orang lain, mereka pun belajar juga dulu. Belajar juga dulu. Maka tidak ada orang lahir-lahir terus pandai kecuali dengan belajar. Jadi walaupun usia yang sangat lewat, jangan jadikan dia sebagai satu penghalang. Jangan biarkan hari kita orang sambut nuzul Quran, kita pun turut sama sambut nuzul Quran. Orang buat majlis khatam, kita pun pergi juga majlis khatam. Tapi kita tidak berusaha untuk belajar Al-Quran dengan ramai para asatizah yang ada pada hari ini. Imam kita, bidal kita bersedia untuk memberikan kepada kita pengajaran ataupun kelebihan yang ada pada Al-Quran itu. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berkait dengan Quran ini, kalau kita lihat ada di sana orang yang umurnya
kalau tak silap saya umur 85 tahun sanggup untuk belajar Al-Quran. Kerana baginya dia nampak apabila dia dapat baca Al-Quran, maka dia akan dapat pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pembaca Quran. Kalau dia hanya melihat Quran, dia akan dapat juga pahala. Tapi pahala hanya sekadar melihat Quran. Tapi kalau orang tersebut membaca Al-Quran, maka pahalanya akan menjadi berlipat kali ganda. Maka sesiapa yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ganjaran pahala ini, mereka akan berusaha untuk mendapatkan cara ataupun mengetahui cara untuk membaca Al-Quran itu. Maka usia yang 85 ini bukan jadi satu halangan. Sudah tentu kalau saya lihat di sini bukan sampai 85, mungkin lebih kurang daripada itu. Ada yang 60, 70. Itu bukan satu alasan. Umur bukan jadi satu alasan. Bahkan saya sendiri pun ada pelajar yang saya sebutkan tadi, 85 tahun tadi, sanggup dipimpin tangan oleh anak-anaknya, naik tangga untuk tingkat keduanya, untuk datang belajar 2 kali seminggu. Dan itulah rutinnya sehingga 3 bulan ni. Akhirnya mereka dapat kenal juga hurufnya. Daripada tak kenal huruf ni. Kalau yang biasa kita kenal dah, alhamdulillah mungkin lebih cepat. Ni orang yang tak kenal huruf. Jangan jadikan alasan umur ataupun usia kita ataupun lidah kerahnya ataupun gigi tak adanya sebagai alasan untuk kita menangguhkan kita tentang ilmu Al-Quranul Karim. Moga-moga Al-Quran itu kita baca akan dapatlah kepada kita falahu ajran paling kurang ataupun mahirun bih mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran secara tersakak-sakak ataupun tersekat-sekat dapat juga paling kurang dapat 2 pahala dari kepadanya, dan sehingga dia boleh baca Al-Quran dengan mahir, maka dapatlah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seumpama kedudukannya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanamkan niat tekad kita untuk dapat orang yang baca Quran dah. Maksudnya baca Quran tersekat-sekat pun dapat pahala, dapat 2 pahala. Di sini sebahagian ulama mengatakan bahawa pahala pertama dia tetap baca Quran walaupun tersekat-sekat, dan pahala kedua itu kerana usahanya untuk belajar Al-Quran. Kita doakan dan kita tanamkan niat tekad kita pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, untuk kita jadi orang yang boleh baca Quran dengan hadis yang sangat banyak disebut. Antaranya, siapa yang baca 1 huruf daripada Al-Quran, padanya asyarah 10 ganjaran pahala. 1 huruf 10 je ganjaran pahala. Seperti mana yang disebut, contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu kalau kita lihat tidak ada apa-apalah, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, maka dapatlah kepada orang yang membaca Alif Lam Mim dengan betul, dengan bertajwid, 30 ganjaran pahala. Kalau Alif Lam Mim pun kita dapat 30 ganjaran pahala, kiralah Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari, kiralah surah-surah lain yang kita baca sehari-hari, maka berlipat kali gandalah ia. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, yang mana Nabi sebut pada dia, orang yang di bulan Ramadan ini pahala sunatnya digandakan kepada ganjaran pahala wajibnya, dan pahala wajibnya digandakan kepada melimpah kali ganda, berganda-ganda. Maka kalau kita seorang yang usahawan ataupun businessman, sudah tentu yang kita nak adalah daripada keuntungan. Maka keuntungan daripada membaca Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat melimpah ruah, tidak tergambar oleh akal fikiran kita. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran ini. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ramadan ini berlalu kepada kita, dapat pada kita pada tahun ini, hendaklah kita pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah Ramadan ini dapat kepada kita berlalu dengan sia-sia, dan pastikan Ramadan ataupun bulan yang barakah ini kita laluinya dengan penuh rahmat, iman dan ihtisab. Moga-moga daripada bulan Ramadan ini Allah mengampunkan dosa kita, seperti mana hadisnya disebut, Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat, solat fardu ke solat fardu, Allah akan ampunkan dosa kita. Apa yang kita harapkan hari ini adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sanggup kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila dibangkitkan nanti,
kita membawa satu beban dosa yang sangat besar yang Allah tak pandang kita. Dengan apa yang kita harapkan hari ini daripada bulan yang barakah ini adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah pernah menghadap ataupun pernah berlalunya ataupun pernah menghadapi, pernah bersama dengan Ramadan ini berkali-kali. Maka sudah tentu dengan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengampunkan dosa kita seluruhnya pada bulan-bulan, pada tahun-tahun sebelumnya. Maka hari ini kalau sempat kita dengan bulan Ramadan, maka kita berhusnuzan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebab itu bila kita dapat Ramadan, keluarkan daripada mulut kita, lidah kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika sahabatnya syahid di medan perang. Sebelum diselesaikan untuk dikebumikan dua orang sahabat ini, Nabi tanya dulu, sahabat-sahabat tanya, yang mana dulu nak letak ni? Nabi tanya dulu, di antara dua yang syuhada ni, yang syahid ini, siapa yang paling banyak dapat Ramadan? Siapa yang paling banyak dapat Ramadan? Maksudnya orang yang melalui Ramadan yang banyak ini berbanding orang yang dapat Ramadan sikitnya, kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah sahabat, si fulan ini wahai Rasulullah dapat Ramadan dulu. Maka Nabi kata, dahulukan si fulan ini untuk masuk ke liang lahat. Maka sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan, kita yang telah dapat Ramadan berkali-kali ini, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita Ramadan bersama dengan sahabat kita sebelum ini ataupun tahun yang sudah. Pernah kita bersama dengan saudara kita pada Ramadan yang sudah, ataupun adik-beradik kita pada Ramadan yang sudah, tapi pada Ramadan kali ini kita tak sempat bersama dengan mereka. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Sebab tu sebahagian asatizah kita bila sebut Ramadan ini, mereka mengatakan Ramadan ini satu madrasah, satu sekolah. Jadi siapa yang dapat lamalah mereka duduk dalam madrasah ini, maka mereka akan taat tinggi kedudukan mereka. Maksudnya madrasah ini akan melahirkan kepada mereka ini ilmu ataupun kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang sebelum. Maka kita harapkanlah Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita hadir pada bulan Ramadan ini dan kita laluinya dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang daripada ahli syurganya, dan kita dijauhkan daripada azab api nerakanya. Apa yang kita harapkan daripada Ramadan ini? Itu je. Daripada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar dahaga, orang lain pun menahan lapar dahaga. Tapi setengah mereka menahan lapar dahaga dengan kaedah-kaedah mereka ataupun dengan tata cara mereka. Kita agama kita Islam ini dengan tata cara dan juga cara kita. Daripada terbit fajarnya yang kita benam matahari. Setengah daripada mereka ada selain daripada kita berpuasa, mereka berpuasa sehingga lewat malamnya baru buka, ataupun sekadar puasa menahan daripada makan makanan yang sedap-sedap saja. Makanan sedap mereka makan juga. Sayur makan juga. Makanan sedap-sedap je nak makan. Kita tinggalkan terus semuanya. Meninggalkan walaupun setitik air pun kita tinggalkan. Walaupun sebiji nasi pun kita tinggalkan. Kerana pada bulan Ramadan ini untuk kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan tadi, siapa yang mengharapkan Ramadan ini ganjaran pahala ataupun keampunan daripada Allah taala, Allah akan bagi. Allah akan bagi kepada kita dengan rahmatnya yang sangat luas, yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita tidak ada yang kita boleh bayangkan rahmat Allah taala. Tidak ada yang boleh kita bandingkan akan pengampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan diri saya terlebih dahulunya berbanding saya sebut kepada tuan-tuan ini, supaya kita ambil manfaat yang ada pada bulan Ramadan, rebut dia. Mungkin setengah daripada kita meletakkan diri mereka ni pada bulan Ramadan cuti sebulan bagi mereka yang bekerja, atau pada mereka yang sempat pada malam harinya, mereka letakkan diri mereka pada waktu isyak tu sehingga subuhnya mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyamnya. Ada setengahnya juga mereka yang sempat sekadar solat isyak, tarawih pun tak sempat sebab kerja malam. Contohlah,
Mereka perlu mencari rezeki yang ditetapkan kepada mereka. Mereka hanya sempat solat isyak. Tarawih pun tak sempat. Ini kan pula 20 tarawih. Tarawih serakaat pun tak sempat. Cuma sempatnya isyak semata-mata. Dan mereka dapat juga paling kurang fardu tu kena buat, jangan tinggal. Mereka dapat isyak, mereka yang mendirikan solat isyak berjemaah dan subuh secara berjemaah, maka Allah telah tetapkan orang ini akan mendapat pahala orang mendirikan malam ni. Tapi saya sebut yang minimal ini, jangan kita ambil yang minimal lah. Maka tertentulah bagi mereka yang qadarnya mereka tahulah. Allah mengetahui akan qadar kemampuan kita. Maka kalau qadar kita setakat tu, maka Allah akan melihatnya. Ataupun sebab kita malah, Allah akan melihatnya, dan Allah Maha mengetahui. Maka sudah tentu pengetahuan kita ataupun ilmu kita tentang kelebihan Ramadan ini, barakahnya Ramadan ini, mesti disertakan juga dengan amalan. Kita tahu kelebihan Ramadan tapi amalannya tidak ada. Ini saya sebut pada diri saya terlebih dahulu. Amalannya tidak ada, Qurannya pun baca sekadar baca dalam semayang je. Ataupun zikirnya sekadar mengikut imam lepas semayang saja. Ataupun berkata baik ketika mana di hadapan orang saja. Ataupun hati kita ini tidak diasingkan ataupun tidak disucikan daripada benda-benda yang tidak baiknya. Rugi kita, tuan-tuan. Amalan itu perlu kita susuli selepas kita tahulah kelebihannya. Apa yang kita tahu tentang Ramadan, maka amalan itu kita buat semua. Setengah daripada kita tak mampu nak buat amalan-amalan yang banyak ada pada bulan Ramadan ini, maka ambil satu daripadanya, jangan tinggal semuanya. Mungkin kita ada mampu untuk qiyam, sembahyang, sebab kita gagah lagi, maka silakan. Ada setengahnya tak gagah dah untuk bangun malam, maka kita gunakan apa yang kita ada. Mungkin kita mampu baca Quran, baca Quran. Ataupun ada setengahnya Quran pun tak mampu, maka kita gunakan kelebihan yang Allah bagi kepada kita, harta, mal, maka infaklah. Infak hari ini tidak perlu cari dah. Pergi ke tempat sekian-sekian, pergi naik kereta atau pergi cari, tak perlu dah. Dekat Facebook tu banyak dah pada bulan-bulan Ramadan yang infak pada madrasah dan sebagainya, di masjid, pembinaan masjidnya dan sebagainya. Maka berilah infak kepada mereka yang memerlukan kalau kita ada kemampuan dari sudut itu. Apa yang saya sebutkan di sini adalah jangan tinggalkan ibadah ataupun jangan tinggalkan amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut digandakan pada bulan Ramadan ini. Dan amalan yang paling baik adalah amalan yang berterusan, istiqamah. Kita nak buat istiqamah mungkin payah. Jadi kita cari apa amalan yang boleh menyebabkan pahala itu istiqamah. Antaranya infak lah, tuan-tuan. Antaranya wakaf. Maka dengan wakaf pada satu-satu benda, pada satu-satu keadaan, kita wakaf pada bangunannya, wakaf sekarang ni wakaf tunai pun ada, maka pahalanya akan berterusan. Dan orang yang mengimarahkan ataupun melakukan amalan-amalan tersebut akan dapat kepada kita secara berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. Tidaklah kita tinggalkan mal ataupun harta itu, melainkan dia akan jadi satu beban pada kita nanti kalau tidak kita gunakan pada jalan kebajikan, tuan-tuan. Tidaklah kita meninggalkan itu, melainkan dia akan jadi beban kepada kita nanti. Kita doakanlah pahala yang kita, mal ataupun harta yang kita tinggalkan itu menjadi manfaat bagi kita. Antaranya kita infakkan, kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara itu pahalanya berterusan walaupun kita tidak lagi melakukan infak itu nanti selepas ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidaklah orang yang layak untuk bincangkan, untuk kongsikan dengan tuan-tuan, sebab saya memang orang yang tidak ada sebutan amalan-amalan tadi, bukanlah orang yang layak untuk beri tahu ni pada tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan sendiri dah lama dah melakukan amalan tersebut. Cuma yang saya sebutkan adalah untuk saya ingatkan pada diri saya, dan juga mungkin saya ingatkan pada tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita rebut apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya kita datang pada satu rumah yang mana tuan rumah itu hidangkan kita dengan seenak-enak hidangan kepada kita, dan diberikan kepada kita seberapa banyak yang kita nak makan, seberapa apa yang kita nak buat diberikan kepada kita. Tapi kita hanya melihat sekadar melihat saja hidangan tersebut tanpa kita menjamuhnya. Rugi, tuan-tuan.
Rugi sangat. Dan tidak diberikan hidangan yang lazat itu pada kita kecuali pada bulan yang agung ini, bulan Ramadan Al-Mubarak ini sahaja. Kita berbaki sedikit saja lagi. Jangan anggap banyak nah, belah-belah ni jangan anggap banyak. Bahkan setahun pun kita rasa sekejap, ini kan pula sebulan, ini kan pula belah-belah hari. Setahun demi setahun rasa cepatlah sekarang ni. Tak rasa macam dulu dah. Setahun demi setahun rasa macam sebulan aja. Apatah lagi sebulan yang ada pada hari ini, pejam celik hanya 2-3 hari. Berbanding dengan kerja yang lain kita buat, kerja dunia yang kita buat dan telah tetap pada kita. Apa sangat yang kita ruang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan ambil masa. Saya dan juga nasihat pada saya dan tuan-tuan yang hadir pada hari ini, ambil masa yang berbaki ini. Kita tak tahu lagi Ramadan yang bila ataupun Ramadan akan datang kita akan dapat bersama dengannya. Kita tak tahu lagi sempat atau tidak kita jemaah esok hari di Masjid Abidin ini. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi ruang yang ada, peluang yang ada, kita gunakan sebaiknya. Jangan kita berlumba-lumba atau kita penuhkan ruang hidup kita dengan kita nak berburuk sangka pada sesama kita. Kita nak meletakkan perhakiman kepada orang, kita nak menuduh orang, kita nak mengumpat orang, kita nak mengeji orang pada bulan Ramadan ini. Tidaklah kita sediakan benda itu pada diri kita pada bulan ini. Kita buang semua perkara tersebut dan jadikan dia sebagai amalan ataupun tata cara kehidupan kita pada bulan-bulan yang mendatang. Hari-hari kita biarlah duduk dengan hidup kita dengan sangka baik dengan orang, bermasyarakat dengan baik, dengan jiran tetangga pun baik, dengan orang ramai pun baik. Kita tidak ada lagi dengki sesama kita. Maka hidup itu lebih baik, lebih aman tuan-tuan. Jadilah diri kita ni pemaaf sesama kita. Bulan-bulan yang bulan barakah ini jadikan di titik tolak buat kita untuk mencapai darjat yang lebih mulia, yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Saya kira cerah tanah lah tu. Cerah tanah, tak ada tanah mana dah nampak bandar kita. Cerah jalan, cerah seming dah tu. Jadi saya minta maaf lah di antara peluang ataupun bersama kita pada pagi ini ada ucapan yang tidak senang ataupun tidak enak didengar oleh telinga kita. Kalau tak baik, jadikan dia, jauhkan dia. Kalau dia itu ada manfaat, ambillah dia sebagai pedomang untuk kita bersama, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.